Okey, mari hari ini kita bincang bersama-sama satu soalan ramalan yang saya terima pagi ini. Mungkin keluar dalam beberapa, mungkin tak keluar. Yang penting kita bersedia bagaimana nak menjawab soalan macam ni. Okey. Tivia, baca soalan. Pelbagai amalan boleh dilakukan oleh masyarakat ke arah memupuk semangat kejiranan. Jelaskan pernyataan tersebut. Okey, bagi karangan SPM kita kena tulis 4 atau 5 isi. So 4 atau 5 apa yang mesti ditulis? Apa kehendak soalan ni? Kau kehendak soalan apa? See, there is no word like sebab. There is no word like kesan, kepentingan or langkah. There is no word like sebab-sebab, kesan-kesan, kepentingan ataupun langkah-langkah. Tidak ada perkataan ini. Inilah trend peperiksaan yang baru. These words, this is what you learn in school, from 1 to from 5. You go to exam, something else will come out. So you have to be ready. So apa kehendak soalan? Memupuk. Itu bukan kehendak. Kehendak soalan macam ni sebab kemalangan jalan raya. Itu kehendak soalan. Kesan-kesan pencemaran sungai, kehendak soalan, very clear. Kepentingan internet, very clear. Langkah-langkah menggalakkan minat membaca, very clear. I want what is like that here. Jake? Langkah-langkah mengamalkan. Langkah-langkah mengamalkan. See? Seorang pelajar telah pun gagal dalam SPM. Telah pun gagal. Ni markah dia 100 markah. Soalan ni 100 markah. Kamu sedikit silap, habis bungkus. So apa lagi? Ingkui? Okey, soalan dengan jelas memberikan perkataan apa? Pelbagai amalan. Okey, gariskan, highlightkan. Inilah kehendak soalan. Soalan mahu pelbagai amalan. Soalan mahukan pelbagai amalan. Bukan sebab, bukan kesan, bukan manfaat, bukan langkah. So on exam day, you will be alone, right? You will be sitting alone in the exam hall. You are bound to make serious mistakes. So you have to watch my videos. Alright, I got 44,000 subscribers without having to say, please subscribe. I've never said. Maybe 1 or 2 videos only I say. Okay, you want to subscribe, your business. Alright, you like, you subscribe lah. Huh? You don't like, it's okay, don't need to subscribe. Alright. Pelbagai amalan boleh dilakukan oleh masyarakat ke arah memupuk semangat kejiranan. Ulaskan pernyataan tersebut. Danger kebanyakan pelajar Malaysia apa? Di sekolah dia belajar apa? Dia tengok perkataan semangat kejiranan, dia hanya tahu 2 perkara. Satu, kepentingan semangat kejiranan. Satu lagi, langkah-langkah. Dia tahu 2 saja. Satu, ini saja pelajar Malaysia, dia tahu hanya FMKK dengan luck. This is what your entire school you studied. What is F? M? This is one group, right? This is all one group. And what is luck? Langkah, usaha, cara, kaedah. Ini semua satu. Inilah 2 kehendak soalan paling banyak keluar dalam SPM sejak 25 tahun yang lalu. It's either faedah or langkah. Okay? So pelajar kerana dia dilatih macam ni, dia tak akan nampak perkataan pelbagai amalan. Most of them will go out of topic. I know. That's why I'm discussing this today. Most of you will go out of topic. You also don't know. Because you are not trained to think exactly like what lembaga peperiksaan want from you. Okay, so apa dia mau? Amalan. Jadi kamu tahu tak soalan ini melibatkan berapa topik? Berapa topik ada dalam soalan ini? Satu, of course, semangat kejiranan. Topik kedua apa? Topik kedua yang terlibat dalam soalan ini ialah gotong royong. Topik ketiga yang terlibat ialah amalan rumah terbuka. Amalan rumah terbuka. Topik keempat ialah budi bahasa budaya kita. Budi bahasa budaya kita. Topik kelima ialah perpaduan. 5 topics
They ask just in one question. Smart or not? They are very smart and they are getting smarter every year. They are getting smarter every year. You study faedah semangat kejiranan, manfaat gotong royong, kebaikan rumah terbuka, kepentingan budaya budi bahasa budaya kita ataupun langkah-langkah memupuk perpaduan. You study like this. You study in blocks, but they will put everything together. Understand? Faham? Jadi sekarang fikir, saya bagi kamu 3 minit, bagi saya isi 5 isi. Apakah pelbagai amalan yang dimaksudkan? Think. I don't want to say anything. You think first. Wait, think. I give you 1 minute, then you answer. Okey, seorang bagi satu idea. Yang ni salin dulu, fahami konsep ni dulu. Bagaimana soalan dibuat dalam peperiksaan, apa yang kita harapkan, apa yang lembaga peperiksaan mahu, adalah dua perkara yang berbeza. Dulu beberapa tahun yang lalu pernah keluar soalan aktiviti-aktiviti yang harus dilaksanakan bagi menjayakan program gotong royong di tempat anda. Kehendak soalan gotong royong. You know what students go and write? Students go and write kebaikan gotong royong. Totally, completely out of topic. So you can fail. Sebab markah di sini terlalu banyak. Okay? Okay, siapa ada jawapan? Ni boleh saya padam? Oh lagi, sudah selesai? Alright. Ya, siapa ada jawapan? Go. Mengamalkan nilai-nilai yang baik. Amalkan nilai-nilai yang baik. Still, nilai-nilai yang baik, can you write one paragraph, 80 words, 80 to 100 words? Every paragraph must be 80 to 100 words, yes. Amalan? Good, very good. Amalan rumah terbuka akan memupuk semangat kejiranan. Yes or no? Every raya, Chinese New Year, Christmas, kalau you buat rumah terbuka di taman perumahan, okay, regularly you do it, people become closer. That is beautiful answer. But you got only one so far. Apa lagi? Okay, kita padam ini semua. Kita tengok apakah kehendak soalan yang sebenarnya. Apakah isi yang diperlukan? Amalan yang paling baik dalam peperiksaan ialah on and off, read the question again. Read the question again. 3. Pelbagai amalan boleh dilakukan oleh masyarakat ke arah memupuk semangat kejiranan. Ulaskan pernyataan tersebut. Okey. Ulaskan ini jangan susahlah. Ulaskan ni macam bincangkan, kecuali dia bagi statement yang very rigid, then you stay in the statement. Like this, not very rigid. Pelbagai amalan boleh dilakukan oleh masyarakat. Okey, kamu bebas menulis pelbagai amalan. Amalan nombor 1 apa? Nombor 1 amalan yang paling penting ialah dalam kalangan jiran ialah amalan tegur menegur. Bertegur sapa. Say hi to your jiran. Is it not important? It's important on a daily basis. Dulu saya ada jiran 10 tahun, setiap hari dia tanya soalan, going to work ah? Going to work ah? Going to work ah? One day you must ask your jiran, going to die ah? Okay? So why they ask going to work? The same thing they ask why? They want to initiate a conversation with you, okay? Sebab they mau say something. It cannot be simply I do my work, you do your work. Not nice. So they want to say something. Orang Malaysia macam tu lah. Dia jumpa kamu di shopping complex, dia tanya, shopping ah? Of course lah. I'm not visiting my grandmother in shopping complex. Shopping lah. Tapi orang kenapa dia tanya perkara yang sama? Walaupun dia dah tahu, just to initiate a conversation to show that you care. Alright? So tegur menegur. 1 tegur menegur, okay? 2 ialah budaya kunjung mengunjung. Budaya kunjung mengunjung.
mengunjungi antara satu sama lain. Kalau ada jiran yang sakit, kamu pergi melawat. Kalau rumah kamu ada suatu hal, dia datang melawat. Ada anak lahir, kita pergi jumpa. Okay? Birthday, we go and attend. All this adalah budaya. Kalau semua ni dibuat, it goes towards what? Towards semangat kejiranan. Adakah ini amalan? Yes. Adakah ini amalan? Yes. See, I'm answering the correct thing. Nombor 3 apa? Activity gotong royong. Activity gotong royong. Regularly in India. Regularly, like 3 months once, 6 months once, 2 months once. Regularly in India adalah secara tetap. Kerana ini maksud dalam DM regularly. Satu lagi perkara yang kita buat apa? Rumah terbuka yang biasanya kita buat setiap tahun, saban tahun. So amalan rumah terbuka. Amalan rumah terbuka. Pada musim amalan rumah terbuka pada musim perayaan. Rumah terbuka pada musim perayaan, pada hari raya puasa, Deepavali, Christmas, Tahun Baru Cina dan sebagainya, kita buat open house. You still do or not? You still do open house? I go to neighbors one. You go, you don't, you do your own. You must start, once you get married, you must have open house. Maybe. Okay? No, maybe. You're a Malaysian, you must do always do. Okay? So, kita ada open house. In the whole world, people say there is no such thing as free lunch. In Malaysia, we have. In Malaysia, we have. You can get free lunch at least once in a year in somebody's house. Okay? So, that's our beauty lah. Okay? Jiran dulu di kampung dengan bandar, kamu tengok kampung rumah jauh-jauh bandar rumah, apartmen kondo rumah dekat-dekat, hati jauh-jauh. Di kampung rumah jauh-jauh, hati dekat-dekat. Beautiful lah, no? Yeah. So you stay in the kampung, Okay, apa lagi? One more. Satu lagi amalan. Aktiviti kemasyarakatan seperti rukun tetangga. Rukun tetangga. Okey, rukun tetangga boleh dimasukkan di mana? Gotong royong. Tulis rukun tetangga. Very good. Rukun tetangga, you nak tulis satu perangan pun boleh. But if you put together, it's easier to write. Kampung. Kongsi kereta. Berkongsi kereta. Okey, idea yang simple. Okey, kamu boleh tuliskan bersama perenggan-perenggan lain seperti ini. Berkongsi kereta. Sudah pasti berkongsi kereta ni memupuk semangat kejiranan. Okay? So one day you'll be late, one day I'll be late. So we'll understand each other's problem. Then we become closer. Macam mana nak jadikan jiran close? Itu two stretch of houses. How to suddenly make them close? Bawa ular dan biar di situ. All the uncles will get together and pukul ular tu. By the evening they all friends already. See, peranan ular dalam semangat kejiranan. Okay, when we solve a problem together, sebab tu gotong royong ni penting. Parit tersumbat, 10 men work somehow to bersihkan. After that, what will happen? Suddenly they become very close, a closeness that you have never felt before. That is the beauty of being human. We are social animal. So we need people, other people to be around. Okay? Okay, apa lagi? So the berkongsi kereta, can I write it generally like kongsi berkongsi? Berkongsi, ya, dalam kongsi tu boleh juga kamu selitkan sebab berkongsi kereta, something happens regularly, almost daily. Okay, whenever they go to work. It's a serious thing. Ya? Bertukar makanan. Sharing, okay. Itu kamu boleh selitkan dalam rumah terbuka, berkongsi makanan. Okay, whatever you cook, berkongsi makanan. But this one difficult lah for people like Suesha. This is difficult lah.
because she will finish the food first. Then what to kongsi pinggan boleh lah. Kongsi pinggan. Okay, satu lagi. Katakan sampai di sini you're stuck. You don't have what? You don't have amalan. You're stuck. What can you write? To make sure all this happens, siapa memainkan peranan? Semua ni perlu dipupuk sejak kecil, betul? To say hi, your mother must tell you, hey, say hi to uncle. Then only you will say hi. Then only you will say thank you. Okay, so peranan siapa? Peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa. Okay, ibu bapa harus menyemai nilai-nilai. Menyemai nilai-nilai budi bahasa. Nilai-nilai budi bahasa ataupun nilai-nilai keprihatinan dalam diri anak-anak sejak anak-anak masih kecil. Dan apabila saya kata anak-anak masih kecil, apa peribahasa? Melentur bulu biarlah dari rebungnya. That's the best peribahasa. Jadi apabila kamu teringat satu peribahasa, kita boleh senaraikan semua peribahasa lain yang juga berkaitan dengan topik ini. Okey. Pelbagai amalan semangat kejiranan. Okey, topik ini ada kaitan tak dengan rukun negara? Prinsip rukun negara nombor berapa ada kaitan dengan semangat kejiranan? Without that principle, difficult to bring people together. Kesopanan dan kesusilaan. Kalau kamu tulis kesopanan dan kesusilaan dalam karangan ni, itu dianggap sebagai ungkapan yang menarik, macam peribahasa. Kamu boleh tulis slogan, peribahasa, prinsip rukun negara, pendapat tokoh, anything. Semua itu akan digolongkan sebagai ungkapan-ungkapan yang menarik. Faham? Okey. Amalan di sini peranan. Okay or not okay? If you are stuck in exam day, you can do this, no issue. Sebab soalan minta ulaskan pernyataan tersebut. Kalau semua ni nak jadi satu realiti dalam kehidupan masyarakat Malaysia, ibu bapa banyak peranannya. Tapi kalau kamu dapat isi yang kelima, ini boleh ditulis di mana? Penutup. Dalam penutup kamu boleh tekankan semua ni perlu dibuat oleh ibu bapa, dan next to ibu bapa siapa? Sekolah, peranan sekolah. Peranan sekolah dan teladan guru-guru itu sendiri memainkan peranan dalam memupuk, dalam melahirkan satu masyarakat yang memberi keutamaan kepada semangat kejiranan. Two years you were in school, Form 4, Form 5. Have you learned like this? Have you learned karangan like this? Say yes or no. Yes or no? Say lah. No. See, you have to think properly. Once you are ready like this, soalan macam kepentingan, for you very easy. Langkah very easy, because straightforward, right? Yang ini yang menjadi masalah. Tiba-tiba kamu nampak sesuatu yang kamu tak pernah buat. Okey, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, bagaimana ayat pertama harus ditulis untuk karangan ini? Siapa ada cadangan first sentence? Saya tak ada cadangan, tapi saya ada apa yang saya haramkan. Pada era globalisasi, out. Jangan guna. Guna cara lain. Itu too common. Okey. Semangat kejiranan. Going towards semangat kejiranan. Apakah ayat pertama yang paling sesuai dan menarik? Tulis maksud. Tulis maksud boleh. Maksud is second sentence boleh. Definisi bagus dalam pengenalan definisi. Tapi second sentence. The first sentence must be attractive. Must be merangsang pemeriksa. First sentence. So what to write? Don't know what to write. Okay, if you want the first sentence, send me a WhatsApp message. Okay? Two things I'll tell you. Send me a WhatsApp message. Two things I'll tell you. I'll give you two things. Satu, send me WhatsApp 0196626 057. Kamu akan dapat satu ayat pertama yang extremely menarik, dan satu lagi
salah satu perenggan ini saya akan huraikan dengan lengkap. Perenggan lengkap. Just one perenggan, just to tell you how to do this kind of karang. Okay? Satu perenggan lengkap saya akan share dengan kamu. Okay, that's all. Perenggan yang menggunakan teknik apa? Last week I told you. Prep. What is prep? Point. Ini point. Ini point. Berdasarkan kehendak soalan. Lepas tu reasons, examples, peribahasa yang sesuai, ditulis di tempat yang sesuai, diselitkan di tempat yang sesuai, dan jika perlu kita tegaskan point itu sekali lagi. Okey, faham? Siapa ada soalan yang bagus yang boleh membantu pelajar seluruh Malaysia? Ada soalan? Okey, you all understand? Tahu? Tahu, please come forward. Yeah. I will ask something, you answer. Just come. Just come, don't worry. Okay, introduce yourself. The whole Malaysia is watching lah. Introduce yourself. I'm Kaho, yeah. Kaho, ah? Okay, Kaho, ah? Batch 2003, right? 2003. 03 ni banyak cabaran lah because of COVID-19 and all that. Schools all ditutup. Bagaimana kamu membuat persediaan untuk SPM? Any tips you can share? Because so many months you didn't go to school, so many things you couldn't really study well. So what can you say? Just pay attention to Mr. Suku's videos now. Or watch my videos. Yeah. Okay, fantastic. You are suggesting something that you yourself are not doing. Okay. Are you doing? All right. Thanks. Okay, thanks to Kaho. Next speaker, gonna go. Alright, so saya terima soalan ini pagi tadi. Saya kasihan pelajar masih susah berfikir untuk menghadapi peperiksaan, jadi saya nak tolong itu saja. Okay, so kita jaga kita, buat yang terbaik. Okay, thank you.